Hidup remaja ni hanya sekali. Jadi jangan pernah sia-siakan. Tenaga muda ni orang kata mampu mengubah dunia. Jangan dicabar orang muda, takut buruk padanya. Inilah kata-kata yang selalu aku dengar dari seorang rakan aku di universiti dulu, Roy. Tak aku nafikan, Roy memang nampak gagah bagi seorang lelaki. Lelaki maskulin macam tu. Padan pula dengan rupanya yang segak. Memang jadi tumpuan ramai gadis kat U kami ni. Boleh katakan lelaki lain pun cemburu dengan Roy ni. Roy memiliki badan yang tegap. Dia tak pergi pun gym, tapi binaan fizikal badannya memang macam tu. Kalau nak ajak gaduh, memang akan berfikir dululah lawan dia. Rupa pula, janganlah cakap. Berapa ramai gadis yang ajak dia couple dan dia reject sebab dia ni jenis malas nak bercinta. Cuma dari segi pelajaran dia ni slow sikit. Tapi kalau nak dikatakan bodoh pun taklah juga. Sebab kalau bodoh takkan dia boleh masuk U kan. Mungkin cuma dia agak ke belakang berbanding kawan kami yang lain. Roy ni boleh kata serba-serbi cukup. Lelaki idaman layar macam tu. Tapi dia ni ada satu kelemahan. Dia pantang dicabar. Kau cabarlah dia macam-macam, kalau dia rasa dia mampu, dia akan sahut cabaran tu. Tak ada apa-apa hadiah pun. Dia cuma cakap dia tak suka orang pandang rendah pada dia. Pernah sekali tu kawan kami cabar dia untuk terjun dari tingkat 2 rumah sewa kami. Dan dia buat. Kami perhati je dari atas masa dia terjun. Nak gugur jantung aku masa tengok dia terjun tu. Sampai je bawah, dia landing dan terus berpusing atas tanah untuk serap impact bagi kurangkan kesan hentakan tu. Kalau tengok memang macam cerita Hollywood lah. Kadang-kadang rasa teringin nak jadi berani macam dia. Teringin sangat. Dan kerana sifat berani dan pantang dicabar inilah kami kehilangan Roy. Pada suatu hari, kawan aku baru download satu movie ni, cerita hantu. So, malam tu kami berkumpul ramai-ramai dalam bilik kawan kami untuk tonton cerita hantu tu sama-sama. Roy juga salah seorang daripada kami. Cerita yang kami tengok ni berdasarkan sekumpulan pengkaji paranormal yang masuk ke kawasan-kawasan yang disyaki ada dihuni makhluk-makhluk halus ni. Mereka ni kira kumpulan yang berpengalaman jugalah. Banyak tempat dah mereka masuk dan banyak makhluk dah yang mereka jumpa. Cuma apabila mereka diberi satu tugasan untuk masuk satu hospital lama ni, itu adalah satu pilihan paling buruk yang mereka pernah lakukan. Mereka bukan saja teruk diganggu oleh benda-benda ni, tapi mereka juga tak dapat keluar dari hospital lama tu dan semuanya terperangkap dan hilang dalam hospital lama tu juga. Hanya kamera yang mereka bawa masuk yang dijumpai dan rakaman yang dimainkan semula adalah rakaman terakhir mereka sepanjang mereka dalam neraka tu. Selesai cerita tu, kami semua mula bercerita tentang betul atau tak cerita tu sebenarnya. Betul ke makhluk halus ni boleh cederakan manusia? Betul ke makhluk halus ni boleh bunuh manusia? Semua tu hanya jadi persoalan pada kami. Sehinggalah tiba-tiba salah seorang daripada kami mencabar Roy untuk lakukan sedemikian bagi mencari jawapan kepada soalan kami tadi. Aku terdiam masa tu. Dia ni gila ke apa? Dia tahu kot Roy ni pantang dicabar. Kan kalau dia buat betul-betul, siapa nak tanggung? Dan ya, tanpa berfikir panjang, Roy jawab cabaran itu terlalu mudah baginya. Aku dah tepuk dahi dah masa ni. Jangan Roy, ini bukan benda main. Roy hanya tersenyum dan berkata, apa yang boleh jadi? Aku bukan penakut. Masa tu awal lagi, dalam pukul 9 lebih. Roy terus bangun, pakai baju dan mengajak aku keluar bersama dia. Dia kata dia tahu satu tempat yang dia boleh masuk untuk buktikan pada yang lain yang dia bukan penakut. Aku hanya turutkan memandangkan menghalang Roy bukan lagi satu pilihan. Dengan motor kami keluar dan Roy membawa aku ke satu rumah tinggal yang terletak tak jauh dari rumah sewa kami. Dia kata dia tengok rumah ni dah lama dah ditinggalkan dan dia ada dengar cerita-cerita orang sekeliling tentang rumah tu. Rumah ni memang sesuai untuk cabaran yang diberikan kawan kami tadi. Aku memang dah tak senang duduk dah masa ni. Aku ajak dia balik. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Roy keluarkan handphone dia dan dia suruh aku tunggu di luar. Gila, tunggu luar seorang-seorang? Memang tak lah. Penghujungnya aku terpaksa ikut Roy masuk sekali sebab aku rasa duduk dalam rumah tu adalah lebih baik dari duduk di luar seorang-seorang.
Rumah 2 tingkat tu tak ada pintu, jadi tak susah pun kami masuk. Handphone aku dijadikan lampu suluh. Roy memang di depan aku sepanjang tur kami dalam rumah tu. Tingkat 1 bosan, kata Roy. Lalu kami naiklah ke tingkat 2. Dan pada ketika inilah mata kami tertangkap pada satu lembaga hitam yang berdiri di anjung rumah tinggal tu. Walau dalam kegelapan malam, aku dapat cam susuk badan tu, bukan manusia. Terima kasih kerana sudi singgah dan mendengar perkongsian penghuni alam lain. Page kami masih baru, jadi diharap anda dapat like, subscribe, juga tekan butang loceng agar anda tahu setiap kali kami memuat naik cerita yang baru. Kajian menunjukkan bahawa bermurah hati akan menjadikan anda orang yang lebih gembira. Terima kasih.